Ekosistem pelaburan Malaysia diyakini syarikat antarabangsa. Akta hasutan akan disemak lindungi institusi raja daripada provokasi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keyakinan berterusan syarikat semikonduktor dari Jerman Infineon Technologies AG kepada ekosistem pelaburan negara mencerminkan kedudukan Malaysia yang penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Perdana Menteri mengakui ia menjadi pelengkap kepada aspirasi pelaburan nasional serta fokus bawah pelan induk perindustrian baharu iaitu untuk menarik pelaburan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi bagi menyokong ekonomi global dan domestik. Perdana Menteri juga telah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Infineon, syarikat yang telah beroperasi di negara ini selama 50 tahun iaitu sejak 1973. Dalam pertemuan semalam, Ketua Pegawai Operasi Infineon Technologies AG, Dr. Rutger Wichberg turut mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Kabinet bersetuju secara prinsip agar Akta Hasutan 1948 Akta 15 disemak sewajarnya. Keperluan bagi memastikan perundangan itu diguna hanya untuk melindungi institusi raja-raja daripada sebarang provokasi. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said memaklumkan perkara itu telah dibentang ke pengetahuan Kabinet hasil dialog perundangan 3R pada 21 Julai lepas. Aspek lain berkaitan provokasi yang melibatkan agama dan bangsa akan diteliti, termasuk pengubalan perundangan baharu jika perlu. Sehubungan itu, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri bakal mengambil langkah sewajarnya dalam menyemak secara terperinci akta berkenaan. Ia bagi memastikan cadangan pindaan yang bakal dicadangkan bertujuan melindungi institusi raja-raja secara holistik. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memulakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari. Pesawat khas yang membawa Presiden Marcos dan isteri Luis Araneta tiba di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pukul 5 petang tadi. Ketibaan disambut Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang dan Duta Besar Malaysia ke Filipina Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony. Presiden Marcos bakal diberi sambutan negara oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha di Istana Negara esok dan diraih dalam Majlis Santapan Negara. Presiden Filipina ini juga dijadual bertemu Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin perniagaan untuk meneroka potensi pelaburan serta lain-lain peluang ekonomi. Lawatan menggambarkan jalinan persahabatan dan hubungan erat antara kedua-dua negara selaku jiran rapat dan rakan kongsi dalam ASEAN. Baik, Kementerian Komunikasi dan Digital sedia menjadi pemudah cara bagi membantu perundingan organisasi media tempatan dalam memperoleh pampasan atau bayaran adil daripada syarikat gergasi teknologi. Sekiranya perlu, sebuah kerangka perundangan perlu diperkenal. Industri Media Malaysia akui Menteri Fahmi Fadil tidak sepatutnya berpeluk tubuh dalam menghadapi pasaran perbelanjaan iklan digital yang dikuasai gergasi teknologi. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKD Mastura Ahmad Mustafa pada Majlis Penutup Forum Media Nasional 2023. Bantuan yang diberi kerajaan menerusi kerangka perundangan atau sebaliknya untuk tujuan itu mempunyai prasyarat iaitu industri berita dan kewartawanan perlu menunjukkan kesatuan atau solidariti yang tinggi. Jawatan kuasa khas yang dibentuk oleh Persatuan Penerbit-Penerbit Akhbar Malaysia baru-baru ini untuk tujuan perundingan berkenaan sememangnya langkah yang baik. Namun, hanya mewakili media arus perdana yang besar. Malaysia muncul kedudukan teratas dari segi median kelajuan muat turun 5G bagi seluruh pasaran Asia Pasifik sekaligus setanding dengan penanda aras Eropah pada separuh pertama 2023 menurut Ookla Insights. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching yang memetik laporan itu berkata, median kelajuan muat turun 5G Malaysia berada pada 512.10 megabit sesaat mengatasi Korea Selatan dan Singapura. Malaysia jelasnya berada pada landasan tepat untuk
memastikan liputan 5G mencapai 80% bagi kawasan berpenduduk menjelang akhir tahun ini. Laporan bertemakan memanfaatkan kuasa teknologi membangunkan ekonomi digital yang kukuh untuk masa depan Malaysia itu meneliti faktor seperti pendirian semasa syarikat tempatan dari segi transformasi digital, pemacu utama perubahan dan cabaran yang perlu ditangani. Laporan bersama didukung dua kerangka hak milik masing-masing, Indeks Penerima Gunaan Digital Perniagaan oleh MDEC dan Kerangka Bangun untuk Masa Depan oleh BCG. SPR menetapkan 3 Ogos untuk mesyuarat khas berkaitan urusan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Setiausahanya, Dato' Ikmaluddin Ishak mengesahkan SPR menerima pemakluman rasmi berhubung kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Mesyuarat khas itu bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Tarikh-tarikh penting PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram Johor dan hal berkaitan bakal dibincang. PRK kedua-dua kawasan tersebut perlu diadakan susulan penyandang Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. Kes bekas Peguam 1MDB Jasmine Lu Aiswan masih lagi dalam siasatan polis. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayum Khan Maidin PC memberitahu kes berkenaan bakal diserahkan kepada SPRM selepas proses siasatan selesai. Setakat ni tidak ada perkembangan terbaru. Kita masih lagi dalam proses untuk menyiapkan siasatan kita. Dan kalau ada perkembangan terbaru nanti tidak akan maklumkan. Jasmine ditahan bagi membantu siasatan berhubung isu pemindahan dana 1MDB yang dilakukan secara haram. Sementara itu, Datuk Seri Ayub Khan berkata terdapat bahan yang boleh menyebabkan kebakaran pada 2 botol plastik yang diletakkan pada kereta Peguam Siti Kasim. Ia berdasarkan laporan awal unit pemusnah bom. Setakat ni memang ada laporan awal daripada unit bom kita. Memang bahan ni boleh menyebabkan kebakaran lah. Detail tu mungkin kita tunggu laporan lengkap. Ada elemen-elemen yang boleh menyebabkan tertutus kebakaran bagian. Setakat ini, polis telah mengambil keterangan 12 saksi termasuk mangsa, pemilik bengkel, anggota keselamatan mahkamah dan anggota rela. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka wangi? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah check dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Cadangan untuk menganugerahkan pingat misi bantuan kemanusiaan kepada wartawan dan NGO yang terlibat misi kemanusiaan dan bencana di luar negara sedang diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, buat masa ini pingat diberi kepada pasukan petugas keselamatan negara yang menyertai misi bencana di Turkiye Februari lalu. Itu yang setengah kita perincikan, tengah perincikan. Okay. Shore itu secara prinsipnya adalah pingat ini dinaik taraf dari segi statusnya, dari segi, dan ada juga shore lain, antaranya untuk memberikan pengiktirafan juga kepada NGOs yang terlibat, dan perkara itu akan diteliti sebab yang melibatkan misi-misi yang diluluskan oleh kerajaan. Sekiranya ada butiran maklumat penuh nanti kita akan maklumkan.
Datuk Armizan ditemui pada Majlis Penganugerahan Pingat Misi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Turkiye di Putrajaya. Kerajaan juga akan mewartakan Pingat Misi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana sebagai pingat khas persekutuan bagi mengiktiraf jasa petugas misi bencana di luar negara. Setiap petugas layak menerima allowance harian RM100 sehari. Dan secara prinsipnya telah dipersetujui dan sekarang bahagian yang berkenaan tengah memuktamadkan prosesnya dan sekiranya selesai ia akan menjadi satu pingat persekutuan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada anggota kerajaan kita khususnya uniform bodies sama ada ATM, PDRM, APM, NADMA, SMART dan sebagainya, begitu juga bomba yang akan terlibat dengan mana-mana misi kemanusiaan dan juga SAR yang ditetapkan oleh kerajaan. Sementara itu, 250 petugas pasukan penyelamat misi kemanusiaan dan bencana di Turkiye Februari lalu menjadi kumpulan pertama menerima pingat misi bantuan kemanusiaan. Perasaan gembira dan banggalah kerana kita rasa bahawa pengorbanan yang kita buat, kesesaraan kita sewaktu di Turki itu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan hari ini terbuktilah apa yang kita buat itu diberi imbalan oleh kerajaan. So banyak terima kasih kepada pihak kerajaan kita atas penganugerahan pingat pada kali ini. Sangat teruja dan juga berterima kasih kepada kerajaan Malaysia lah, terutamanya di peringkat pengurusan tertinggi kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugas yang telah memberikan satu bentuk penghargaan kepada kami lah atas tugasan yang telah kami laksanakan di bumi Turki tempoh hari ini. Perasaan saya apabila menerima pingat ini berasa amat berbangga dan rasa amat dihargai. Kali pertama menyertai misi di luar negara, tapi 4-5 kali misi di dalam Malaysia lah untuk misi bencana ni. Baik, lebih 2,000 spesies tumbuhan di Malaysia mempunyai kualiti penyembuhan dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Bagi memanfaatkannya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menggalakkan golongan wanita dan belia menceburi industri herba yang mempunyai banyak potensi untuk menjana pendapatan. Cuma kita perlu mencari lagi dari segi cara-cara, mekanisme ataupun juga untuk mendapatkan strategic partnership dengan mana-mana negara, because ada negara tidak mempunyai produk yang kita ada. Datuk Seri Nancy merasmikan persidangan dan pameran Herbal Asia ke-16 di Ibu Negara. Industri herba negara bernilai RM32 bilion pada tahun 2019. Suruhanjaya Syarikat Malaysia menganjurkan Persidangan Kebangsaan SSM bagi menangani ancaman serta trend terkini jenayah keuangan melibatkan entiti korporat. Persidangan secara dalam talian itu turut memberi pendedahan mengenai pengubahan wang haram dan pembantrasan pembiayaan keganasan. Sebagai badan kawal selia dan takbir urus korporat, SSM sentiasa menyokong agenda negara dalam memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. And timely to have in-depth discourse about anti-money laundering and countering financing of terrorism as we, as a nation, continue to face a very challenging global environment in our fight against intensifying financial crimes as corporate entities with the concept of limited liability and Persatuan Takaful Malaysia MTA secara proaktif meningkatkan profesionalisme ejen takaful dengan memperkenalkan pengenalan digital atau EID untuk menyokong transformasi digital industri takaful. Pelaksanaan itu penting dalam mencegah penipuan yang merupakan cabaran besar industri berkenaan. Jadi dengan satu digital ID
yang terdapat di bekalan data yang dikawal selia oleh orang kata, kita bukan autoriti tapi pihak persatuan ni merupakan orang kata pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan profesionalisme dan juga orang kata integriti ejen ni. Jadi kita harap dapat memberi lebih confident kepada orang ramai untuk orang kata berurusan bersama-sama orang kata dengan ejen-ejen takaful ni. Jadi kita harap lebih banyak ejen takaful akan tampil untuk orang kata upgrade. Dengan mengaplikasikan langkah-langkah pengenalan elektronik yang kukuh, pengendali takaful dapat mengurangkan risiko penipuan identiti secara berkesan dan melindungi kepentingan pemegang-pemegang sijil pelindungan takaful. Pemantauan berterusan akan dilakukan Melaka bagi membendung kumpulan ajaran sesat SIHAL yang semakin berleluasa, termasuk kerjasama dengan Interpol. Tapi viral, baru-baru viral video, tapi sebenarnya itu cerita lama, dia keluar balik lah. Sebenarnya tindakan awal kita dah buat, 2 bulan lepas dah buat. Dah buat tangkapan semua. Dan juga dah minta bantuan daripada Interpol untuk menesan dia punya pengasas, founder dia yang berada di luar negara. Jadi dia tarik pengikut-pengikut dia untuk pergi sekali ke sana. Dia tahu dekat sini susah, maknanya susah untuk membuat aktiviti. Jadi dia cuba buat dekat luar negara pula. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sebelum ini memutuskan ajaran dan fahaman SIHAL sebagai sesat dan menyeleweng. Mana-mana pihak menyebarkan ajaran itu boleh dikenakan tindakan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri.